Salam sejahtera semua. Pada hari ini, kumpulan kami iaitu kumpulan MPU Group 3 28 akan menyampaikan sebuah video untuk projek kelas MPU 3183, Penghayatan Etika dan Peradaban. Tajuk kumpulan yang kami telah memilih adalah contoh setiap perbuatan sopan, biadab, baik dan buruk di mata manusia lain yang berlaku pada masa kini. Saya akan memulakan dengan memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 9 ahli yang telah bekerjasama untuk menghasilkan projek ini. Nama saya adalah Yin Ang dan ahli kumpulan kami adalah Chow Ho Tim, Sajay Das Nair, Chan Chi Shun, Pham Swee Meng, Ivan Kor Jin Jie, Eugene Wang Wai Jun, Yao Jian Ye, dan Jason Tay Ho Jun. Pensyarah kita pada hari ini adalah Ivan, Sajay dan Eugene. Pengenalan. Fokus projek kami adalah untuk melihat dan menjelaskan perbuatan sopan, biadab, baik dan buruk di mata manusia dengan memberikan contoh yang relevan dan kait dengan topik kami. Terutamanya, apakah itu kesopanan dan kepentingannya dalam membangunkan sebuah komuniti yang harmoni dan toleransi antara satu sama lain. Sifat dan nilai kesopanan dan hormat merupakan prinsip panduan untuk menentukan cara dan tingkah laku individu. Dengan ini, masyarakat kita boleh memupuk budaya persefahaman, empati dan integriti apabila berinteraksi dengan orang lain. Bukan itu sahaja, tetapi pengamalan sifat dan nilai kesopanan dan hormat boleh mewujudkan rangka kelakuan untuk membimbing individu supaya melayan orang lain dengan sikap adil, bermarah dan belas kasihan. Selain itu, dalam mengemudi alam etika, manusia menunjukkan spektrum tindakan yang terdiri daripada terpuji dengan terkutuk. Oleh itu, projek kami akan memberikan contoh tindakan atau perbuatan sopan, biadab, baik dan buruk untuk memberi kefahaman yang lebih jelas. Pertama sekali, saya akan memberikan contoh peristiwa perbuatan sopan. Pelajar diiktiraf di Majlis Anugerah Akademik atas pencapaian mereka. Pensyarah dan rakan sekelas mengucapkan tahniah atas kesungguhan dan kerja keras pelajar. Penyelia merakan penghargaan kepada pelajar atas sumbangan berharga dalam projek penyelidikan. Pada majlis graduasi, pegawai universiti memberi anugerah kepada graduan dengan ucapan tahniah yang memupuk rasa bangga dan bersyukur di kalangan warga universiti. Penjelasan sikap sopan. Definisi untuk bersikap dengan sopan adalah untuk menunjukkan rasa hormat dan kesopanan dalam berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, sikap sopan juga merupakan tata tertib beradab mengenai kelakuan, tindakan dan perbuatan. Ini akan menyebabkan kesan perbuatan sopan untuk menciptakan hubungan yang baik dengan orang lain dan juga menciptakan lingkungan yang nyaman dan harmoni kerana orang lain akan merasa dihargai dan dihormati dalam berinteraksi. Seterusnya, saya akan sampaikan perbuatan biadab kepada penyampai seterusnya iaitu Eugene. Saya nama Eugene Wong Wei Jun. Saya yang peristiwa contoh perbuatan biadab semasa acara sukan ketua pasukan kumpulan A menawarkan diri untuk berjabat tangan dengan ketua kumpulan B lawan. Bagaimanapun, ketua kumpulan B menolak jabat tangan itu dan memilih untuk mengeluarkan kata-kata kasar kepada ketua kumpulan A. Perbuatan ini menyebabkan ketua pasukan dan ahli kumpulan A menjadi marah dengan kekasaran kumpulan B. Penjelasan perbuatan biadab. Tingkah laku kasar dan tidak sopan bercanggah dengan kejangkaan budaya tentang kesopanan dan rasa hormat. Mungkin melibatkan pengkhianatan, ejekan, ugutan, gangguan atau diskriminasi. Tingkah laku kasar dan tidak sopan boleh menjejaskan kesejahteraan moral dan hak orang lain di samping mewujudkan suasana yang bermusuhan atau beracun, berurusan dengan orang yang kurang ajar dan tidak menghormati meluahkan
kesabaran dan empati untuk menyelesaikan masalah. Okay, so ini yang jenis kekasaran. Jenis kekerasan pertama adalah penderaan lisan seperti menjerit, menghina, menjekak atau menjekam orang lain yang dapat menyebabkan konflik dan kebingungan. Jenis kekasaran kedua adalah kurangnya pertimbangan seperti tidak mencupakan kata-kata sopan seperti tolong, terima kasih atau maafkan saya yang membuat orang merasa diabaikan dan direndahkan. Perilaku tidak hormat yang halus seperti komen tidak sensitif atau gerak isyarat yang tidak sensitif juga dapat merosakkan hubungan secara kumulatif, menyebabkan kebencian dan menghakis harga di seseorang. Yang ada contoh ini, tingkah laku biadab menggakil banyak bentuk hari ini, bendera lisan, kurang pertimbangan, keagresifan mikro, iaitu yang apa yang menyebabkan tingkah laku kurang ajar, yang tekanan dan kecewaan terhadap isu peribadi yang mendalam boleh menyebabkan pencerobohan atau kerenggasaan yang dapat tampak sebagai tingkah laku diapa terhadap orang lain. Selain itu, kekecewaan atau kemaharan yang tidak terselesaikan terhadap sesuatu isi juga dapat mendorong tindakan yang tidak sopan seperti komen atau gerak isyarat yang tidak pantas, tekanan kekecewaan, isu peribadi dan post-trauma. Yang final, Fadil memilih kebaikan daripada kekasaran, bersikap baik hati, menghasilkan hormon yang menyenangkan seperti oksitosin, dopamin dan serotonin, mengurangkan tekanan dan kebimbangan, kebaikan, memperkuat hubungan, membangun kepercayaan dan mengakhiri konflik. Sementara kekasaran melepaskan hormon tekanan seperti kortisol, merusak hubungan dan kesihatan. Ada penurunan tekanan hubungan yang lebih baik dan kesihatan yang lebih baik. Okey, sekarang untuk contoh perbuatan baik. Contohnya pada musim hujan, Klang telah mengalami akibat banjir. Untuk mangsa yang tidak tersedia untuk akibat banjir, mereka terjejas dan tidak mendapat pertolongan. Tetapi berbanding dengan orang yang lain yang telah membentuk kumpulan penyelamat untuk menolong menyelamatkan orang yang telah terangkap di rumah oleh akibat banjir, mereka menunjukkan perbuatan yang baik dengan membawa orang yang terkandas kepada tempat yang selamat dan memberi makanan kepada mereka dan tempat tinggal sementara akibat banjir. Okay, sekarang untuk definisi perbuatan baik, tindakan atau perlakuan yang dilakukan dengan niat yang baik. Lepas tu yang dilakukan dengan tujuan untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan peribadi. Untuk kesan perbuatan baik adalah menyambang kepada pembangunan masyarakat yang lebih baik, memperkukuh hubungan antara manusia dan menyebarkan kebaikan antara satu sama lain. Itu saja untuk bahagian saya. Halo, saya bernama Ivan. Hari ini saya akan bercakap tentang perbuatan buruk dan memberikan penjelasannya. Dalam senario ini, seorang lelaki menggunakan kekerasan dan keganasan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan atas sebab tanpa mengira orang lain. Inilah contoh perbuatan buruk. Tapi apakah definisi perbuatan buruk? Definisi perbuatan buruk adalah tindakan yang dianggap salah dari segi moral,
etika atau hukum. Ia digunakan untuk keuntungan peribadi dan menyebabkan kemudaratan kepada orang lain. Selain mencederakan individu, ia juga menyebabkan konflik dalam komuniti yang lebih besar kerana ia mengurangkan kepercayaan dan integriti di kalangan orang. Kesimpulannya, kita dapat melihat bahawa bersikap sopan dan baik kepada orang lain penting untuk menjalin hubungan baik. Oleh itu, penting bagi setiap orang untuk memahami pentingnya bersikap sopan dan baik hati, serta menghindari sikap kasar atau melakukan tindakan negatif dalam interaksi kita setiap hari. Dengan ini, kita dapat mencipta masyarakat yang lebih bermakna, harmoni dan bersatu. Terima kasih.